Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari, Najib menang untuk kes Titah Edendum dan dibenarkan membuat semakan rayuan Titah Edendum di Mahkamah Tinggi, dihantar ke Mahkamah Tinggi oleh Mahkamah Rayuan. Sekali lagi kita dikejutkan dengan pengakuan daripada anak Najib sendiri tentang Titah Edendum itu. Nizar akhirnya membuat satu pengakuan tentang Titah Edendum ini yang banyak membuatkan kita tertanya-tanya dan juga kita pun menjadi semakin mahu tahu. Anak Najib yaitu Nizar mengakui dapat nasihat dan pandangan Wan Rosdi yaitu Menteri Besar Pahang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Peramujaya Datuk Muhammad Nizar Najib mengakui sering merujuk kepada Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail untuk mendapatkan nasihat dan pandangan mengenai isu Titah Edendum yang melibatkan bapanya Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu didedahkan anak sulung bekas Perdana Menteri tersebut dalam satu hantaran di laman Facebook miliknya pada Rabu. Dalam hantaran berkenan, Muhammad Nizar merakamkan penghargaan kepada Naib Presiden UMNO dan pengerusi UMNO Pahang itu. Tidak ramai yang tahu saya sentiasa berhubung dengan yang amat berhormat Menteri Besar, memohon nasihat dan pandangan sepanjang Titah Edendum ini berlangsung, kata anak Najib lagi. Beliau banyak memberi dorongan dan nasihat sepanjang saya dan keluarga saya memperjuangkan perkara ini bagi pihak ayahanda, tulisnya lagi. Tambah Nizar, selain usaha Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi untuk memfailkan affidavit Titah Edendum, Wan Rosdi juga mengambil risiko peribadi untuk mengesahkannya pada awalnya kewujudan titah tersebut dan tahanan rumah melalui affidavit yang difailkan di mahkamah. Yang menjadi kenyataan mengejutkan kita dalam tulisan Nizar ini ialah apabila beliau menyatakan bahawa Wan Rosdi juga mengambil risiko peribadi untuk mengesahkan pada awalnya kewujudan titah tersebut dan tahanan rumah melalui affidavit yang difailkan di mahkamah. Apakah risiko peribadi yang diambil oleh Wan Rosdi ini untuk mengesahkan pada peringkat awal kewujudan Titah Edendum Najib tersebut? Tanpa pengesahan awal, kata Nizar, orang ramai tidak akan tahu akan kewujudan titah tersebut dan ramai tidak tahu. Beliau mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Datuk Seri Diraja Menteri Besar. Saya dengan ikhlas selalu mendoakan agar Datuk Seri Diraja diberikan kesihatan yang baik dan kekuatan untuk terus memimpin kami di pentadbiran negeri Pahang, katanya lagi. Dalam pada itu, Muhammad Nizar turut bersyukur di atas keputusan 21 di Mahkamah Rayuan yang memihak kepada bapaknya beberapa hari yang lepas. Dengan keputusan ini, beliau mendapat kebenaran untuk memulakan prosiding semakan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung penolakan permohonannya untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah, katanya lagi. Jadi rupa-rupanya keputusan di Mahkamah Rayuan baru-baru ini bukanlah mengesahkan tentang Titah Edendum itu, bukan juga untuk mengarahkan pelaksanaan Titah Edendum tersebut, tetapi ianya keputusan tentang memulakan prosiding semula untuk semakan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan dahulu bahawa Titah Edendum Najib itu tidak sah kerana ianya hanya berdasarkan bukti hearsay ataupun hanya dengar cakap. Jadi itu sebabnya Mahkamah Rayuan kembalikan semula kepada Mahkamah Tinggi untuk mereka sekali lagi mendengar dan mendebat dan membahas dan memperjuangkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu. Jadi tujuannya dikembalikan ialah untuk cuba mengubah melalui perbicaraan prosiding, cuba mengubah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Najib sebelum ini menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Barulah kita fahamkan
begitulah sebenarnya yang berlaku. Jadi pada Isnin yang lepas, Najib berjaya mendapat kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi suatu perintah untuk memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab dan mengesahkan kewujudan titah edendum. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu persoalan daripada netizen, yaitu titah edendum Najib dibatalkan. Itu persoalan yang ditimbulkan oleh seorang netizen yang memberikan tanda tanya besar kepada saya, dan seterusnya saya mengkaji mengikut pemahaman saya atas beberapa artikel yang diambil atau dinyatakan oleh para peguam. Antara perkara yang saya faham dalam titah edendum Najib ialah, dalam mahkamah rayuan tempoh hari, keputusan yang dinyatakan ialah tentang kebenaran semakan titah edendum Najib. Saya ingat, rupa-rupanya keputusan di mahkamah rayuan itu bukanlah mengesahkan, bukanlah untuk mengesahkan kewujudan titah edendum itu, tetapi hanya untuk kebenaran semakan untuk titah edendum itu. Maka dikembalikanlah ke mahkamah tinggi. Maknanya, mahkamah tinggi akan sekali lagi melihat, dibenarkan, diarahkan untuk melihat kembali permohonan Najib untuk pelaksanaan titah edendum tersebut. Jadi keputusan di mahkamah rayuan bukan menentukan kesahan atau kesahihan titah edendum tersebut. Ianya hanya untuk kebenaran semula untuk rayuan kebenaran untuk semakan atau pelaksanaan titah edendum di mahkamah tinggi. Jadi, itu sebabnya kes tersebut bukan diambil keputusan di mahkamah rayuan, tetapi dikembalikan semula ke mahkamah tinggi. Maka dengan itu akan dilantik seorang hakim mahkamah yang baru untuk mendengar semula titah edendum Najib tersebut. Di mahkamah tinggi itulah akan dibuat satu pengesahan, dan disitulah baru ditentukan pengesahan titah edendum Najib tersebut, bukan di mahkamah rayuan. Rupa-rupanya macam itu. Tak apalah, kalau Anda kata aku baru tahu, tak apa, kita akui je. Tapi aku rasa lebih ramai lagi maci-maci, paci-paci, nenek-nenek, anti-anti, atuk-atuk yang juga mungkin sama, yang mungkin itulah yang akan mempengaruhi Anda, dan mungkin itulah yang dimainkan oleh orang-orang tertentu, parti-parti tertentu, NGO-NGO tertentu yang menunggang isu ini. Mereka nyatakan seakan-akan titah edendum itu telah disahkan. Rupa-rupanya baru mahkamah rayuan membenarkan Najib untuk membuat semakan semula di mahkamah tinggi. Okey, itu selesai. Jadi, belum ada pengesahan tentang titah edendum itu secara mahkamah. Cuma di mahkamah rayuan satu surat pengesahan daripada Istana Pahang telah ditunjukkan oleh peguam Najib. Telah ditunjukkan oleh peguam Najib. Tetapi belum lagi ada pengesahan tentang surat tersebut maupun titah edendum tersebut secara mahkamah. Jadi di mahkamah tinggi nanti, dalam perbicaraan akan datang itulah, maka disitulah hakim akan mendengar sekali lagi, dan para peguam akan berjuang habis-habisan di pihak Najib maupun pihak pendakwaan untuk menentukan kesahan titah edendum tersebut. Itu ceritanya. Cerita yang kedua ialah pelaksanaannya pula. Ada satu lagi isu yang berkait dengan titah edendum Najib, itu tentang pelaksanaannya. Ada juga para pengamal undang-undang menyatakan bahawa antara isu yang mungkin akan menjadi isu besar dalam pelaksanaan titah edendum Najib ialah apabila ada yang menyatakan titah tersebut dibuat di luar lembaga pengampunan, mesyuarat lembaga pengampunan. Jadi yang menjadi tanda tanya juga ialah, sejauh mana boleh laksana titah edendum tersebut
kerana ianya dibuat di luar mesyuarat lembaga pengampunan. Itu sebabnya berulang-ulang kali Saifuddin Nasution Ismail menyatakan dalam surat arahan kepada Lembaga Penjara Malaysia juga Keselamatan Dalam Negeri KDN, Menteri tidak mendapat arahan untuk pelaksanaan titah edendum. Jadi ramailah yang menyatakan bahawa, termasuk peguam menyatakan bahawa titah edendum tersebut mungkin dibuat di luar minit mesyuarat lembaga pengampunan. Dan kemarin telah dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Zaliha kalau saya tak silap, menyatakan bahawa mereka ataupun kerajaan tidak akan mendedahkan minit mesyuarat lembaga pengampunan tersebut kerana minit mesyuarat tersebut adalah satu rahsia yang sangat besar. Tidak boleh dilepaskan sama sekali. Ramai netizen dan juga para pengamal undang-undang, para peguam menyatakan mereka menyokong tindakan Menteri Wilayah Persekutuan tersebut untuk berkeras dan bertegas tidak mendedahkan minit mesyuarat lembaga pengampunan tersebut kerana ianya akan melangkaui kuasa bidang kehakiman dan mahkamah. Kerana ada menyatakan bahawa undang-undang tidak boleh mengambil ataupun melebihi kuasa satu bidang. Jadi oleh sebab itulah satu tindakan yang bijak apabila Menteri Wilayah Persekutuan tidak akan mendedahkan minit mesyuarat tersebut kerana ianya bersifat rasmi, sulit dan paling besar sulitnya. Kalaulah itu didedahkan, maka ini akan mengganggu, akan menyebabkan pertikaian perlembagaan mungkin akan berlaku dan juga akan secara moralnya menyebabkan apa-apa keputusan oleh Majlis Raja-Raja, Lembaga Pengampunan selepas ini boleh dipertikaikan dan boleh dibincangkan secara umum termasuklah mahkamah. Jadi itu adalah satu perkara yang amatlah tidak baik dan akan menjejaskan kuasa prerogatif Majlis Raja-Raja maupun Sultan yang di-Pertuan Agong. Jadi itu sebabnya ada dua persoalan yang telah pun dijawab secara sepintas lalu dalam ulasan itu, yaitu pertama, Mahkamah Tinggi Rayuan hanya membenarkan semakan kehakiman semula untuk Najib. Itu sebabnya dikembalikan ke Mahkamah Tinggi dan titah edendum itu belum lagi disahkan, boleh dilaksana ataupun tidak. Persoalan kedua ialah adakah pelaksanaannya boleh dilakukan kerana ianya dibuat di luar minit mesyuarat lembaga pengampunan menurut yang kita baca, penjelasan-penjelasan yang telah kita baca oleh laporan media dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri menyatakan dalam surat arahan tiada arahan untuk titah edendum dan juga tiada, menurut mereka tiada surat titah edendum sampai kini dinyatakan diterima. Dan oleh sebab itulah adakah persoalannya, adakah titah edendum itu akan dibatalkan? Itu persoalan paling besar. Dan adakah titah edendum itu tidak dapat dilaksanakan? Itu pun menjadi persoalan besar. Kerana saya rasa menurut pemahaman daripada pembacaan beberapa artikel, mungkin titah edendum itu menjadi perdebatan besar kerana melibatkan prerogatif. Dan salah seorang peguam juga menyatakan kalau silap ianya boleh menimbulkan percanggahan perlembagaan ataupun konflik perlembagaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.